Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan, sesungguhnya Allah menyebabkan 3 orang masuk ke syurga melalui satu haji. Orang yang telah meninggal ke atas hajinya itu dilakukan. Orang haji itu sendiri yang melakukannya dan dia, iaitu si waris atau orang lain yang membolehkan haji itu terlaksana dengan bantuan kewangan. Hadis riwayat Jabar. Sayyidina Jabar radhiyallahu an meriwayatkan, sesungguhnya Allah menyebabkan 3 orang memasuki syurga melalui satu haji. Orang yang telah meninggal ke atasnya haji itu dilakukan. Orang haji itu sendiri yang melakukannya dan dia, iaitu si waris atau orang lain yang membolehkan haji itu terlaksana dengan bantuan kewangan. Hadis riwayat Jabar. Rasulullah SAW telah bersabda bahawa bila seorang melakukan haji bagi pihak orang lain, dia mendapat pahala sama seperti orang tersebut. Ibni Muwafaq radhiyallahu an berkata, aku telah menunaikan haji beberapa kali bagi pihak Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW muncul dalam mimpinya dan bersabda, wahai Ibnu Muwafaq, adakah kamu menunaikan haji bagi pihakku? Aku menjawab, ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, dan adakah kamu menyebut labaik bagi pihakku? Aku menjawab, ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat aku akan membayar kepadamu semula dengan sepenuhnya. Pada hari itu aku akan menyambut tanganmu dan membawa kamu ke dalam syurga, sedangkan yang lainnya akan terus dihisap dan dihitung isaf. Rasulullah SAW juga diberitakan telah bersabda, satu haji yang dilakukan bagi pihak orang lain menyebabkan 4 orang menerima ganjarannya. Seorang yang berwasiat supaya ia dilakukan bagi pihaknya, dia yang menulis perjanjian itu dan dia yang membelanjakan kewangannya untuk haji itu dan dia yang melakukan haji itu. Kanz. Dalam hal mengenai haji badal adalah mustahak bahawa niat melakukan haji bagi pihak orang lain hendaklah ikhlas. Haji itu janganlah mempunyai lain-lain tujuan daripada perlakuan haji itu bagi pihak seseorang lain dan menolong saudara Islamnya. Jika ada lain-lain niat mencelah dalam fikiran, misalnya untuk mendapatkan keuntungan kewangan atau lain-lain faedah keduniaan, orang yang mengupah agar melakukan haji untuknya akan pasti mendapat pahalanya. Tetapi orang yang menunaikannya dinafikan daripada rahmat yang besar. Imam Ghazali rahmatullahi menulis bahawa barang siapa melakukan haji untuk mendapatkan sejumlah wang, sebenarnya menjual agamanya kerana hendak mendapatkan keuntungan dunia. Atas alasan inilah, seorang itu janganlah menjadikannya sebagai satu pekerjaan khas kerana dalam berusaha ke atas din, iaitu kegiatan agama, selalunya Allah mengurniakan kepada kita harta dan juga kuasa. Tetapi dengan menjual agama, harta kita tidak akan bertambah. Sesungguhnya Allah tidak menganugerahkan kepada din sebagai balasan daripada kegiatan dan keuntungan dunia. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.